Hai semua, di video kali ini cikgu akan menceritakan tentang watak perwatakan yang terdapat di dalam novel Sulatus Salatin. Watak dan perwatakan ini berfokuskan kepada watak wanita. Terlebih dahulu, cikgu akan menerangkan tentang serba sedikit sinopsis cerita Sulatus Salatin. Sulatus Salatin atau Sejarah Melayu merupakan satu karya sejarah mengenai kebangkitan, kegemilangan dan kejatuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sejarah Melayu Sulatus Salatin dianggap penting kerana ia memberikan adat istiadat kerajaan, susunan Raja Melayu dan sejarah kerajaan Melayu, serta boleh dikatakan menyerupai konsep sejarah sahih Cina. Seterusnya ialah watak perwatakan. Apakah yang dimaksudkan dengan watak? Watak ialah sesuatu objek atau pelaku baik manusia maupun makhluk lain seperti haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Maksud perwatakan pula ialah ciri-ciri yang ditonjolkan melalui perlakuan watak. Wataklah yang mengembangkan tema dan persoalan serta plot melalui aksi, tindakan, dialog dan konflik, manakala perwatakan boleh dijelaskan melalui ciri lahiriah seperti bentuk, paras rupa dan tingkah laku serta yang berupa jasmanilah yang berkaitan dengan perasaan, sikap dan pemikiran. Terdapat 3 watak wanita yang mempunyai kisah tersendiri di dalam buku Sulatus Salatin ini. Antaranya ialah Tun Fatimah, Tun Teja dan Tun Kudu. Antara watak dan perwatakan wanita yang terdapat dalam teks Sulatus Salatin Sejarah Melayu ialah Tun Fatimah. Tun Fatimah merupakan seorang Serikandi Melayu yang terkenal. Beliau juga merupakan anak anda perempuan kepada Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Tun Fatimah merupakan isteri kepada Tun Ali. Namun disebabkan fitnah yang telah berlaku, Sultan Mahmud Shah memerintahkan hukuman bunuh terhadap ahli keluarga Tun Fatimah, termasuklah kakandanya Tun Tahir, Tun Hasan dan ayahandanya Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir serta suaminya Tun Ali. Sultan Mahmud Shah yang menyesal setelah menyedari fitnah tersebut akhirnya memperistrikan Tun Fatimah. Tun Fatimah dikhabarkan memiliki rupa paras yang jelita sehingga tidak berkelip kelopak mata Sultan Mahmud Shah melihatnya. Antara perwatakan yang ada pada Tun Fatimah ialah seorang yang taat setia kepada Sultan. Hal ini dapat dilihat apabila Tun Fatimah bersetuju untuk berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah walaupun berada dalam kekecewaan setelah suaminya serta ayahanda dan kakandanya dibunuh. Selain itu, Tun Fatimah juga seorang yang pendendam. Beliau berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah untuk mencari tahu siapakah dalang di sebalik pembunuhan ahli keluarganya. Setelah Tun Fatimah mencari tahu di mana puncanya, akhirnya Kitol dan Raja Mendaliar ditangkap kerana menyebarkan fitnah tanpa usul periksa. Raja Mendaliar dihukum bunuh dan segala harta bendanya dihapuskan, manakala Kitol dihukum sula secara melintang bersama isteri dan anak-anaknya. Khoja Hasan pula dilucutkan jawatan dan segala kesalahannya tidak dimaafkan. Tun Fatimah dikatakan sangat handal bermain senjata, terutamanya keris. Beliau yang sering berpakaian seperti lelaki dikatakan pernah membantu Bendahara Melaka melawan Portugis pada awal abad ke-16. Watak dan perwatakan wanita yang seterusnya ialah Tun Teja Ratna Menggala. Tun Teja merupakan anak kepada Bendahara Pahang, yaitu Seri Amar Bangsa Diraja, dan merupakan tunang kepada Sultan Pahang, yaitu Sultan Abdul Jamal. Tun Teja dikatakan sebagai seorang yang mempunyai rupa paras yang menawan di seluruh negeri Pahang, sehingga kan membuat ramai yang tertarik dengan kecantikannya, termasuklah Sultan Mahmud Shah. Demikianlah pantun yang dibuat oleh orang tentang kecantikannya. Tun Teja Ratna Menggala, pandai membelah lada sula. Jikalau Tuan tidak percaya, mari bersumpah kalam Allah. Perwatakan yang ada pada Tun Teja ialah seorang yang mudah dibujuk.
Ini dapat dibuktikan apabila berlaku peristiwa ketika seorang pelulut yang dihantar oleh Hang Nadim memujuk Tun Teja untuk berkawin dengan Sultan Mahmud Syah yang terkenal dan kaya. Ketika itu juga Tun Teja telah bersetuju untuk mengikuti Hang Nadim melarikan diri ke Melaka. Seterusnya, Tun Teja juga seorang yang tidak setia. Walaupun pada ketika itu telah bertunang dengan Sultan Pahang, namun Tun Teja telah melarikan diri untuk berkawin dengan lelaki lain yaitu Sultan Mahmud Syah. Namun begitu, di sisi sebaliknya Tun Teja seorang yang mengenang budi. Hal ini dapat dibuktikan apabila Tun Teja menceritakan kebaikan yang dilakukan oleh Hang Nadim untuk melindunginya sehingga sampai ke Melaka kepada Sultan Mahmud Syah. Disebabkan hal itu, Hang Nadim telah dianugerahkan seorang istri yang bernama Chow Pauk, yaitu anak kepada Raja Kelantan dan digelar sebagai Baginda Sang Naya. Watak seterusnya ialah Tun Kudu. Tun Kudu merupakan anak kepada Bendahara Serewak Raja dan kakak kepada Tun Perak dan Tun Perpati Putih. Tun Kudu dikatakan seorang yang elok rupa parasnya meskipun matanya sedikit juling sehingga menarik minat Sultan Muzaffar Shah. Tun Kudu merupakan istri kepada Sultan Muzaffar Shah. Tun Kudu dikatakan seorang yang sanggup berkorban. Sanggup berkorban bermaksud menanggung penderitaan untuk keselamatan atau menyerahkan sesuatu untuk tanda bakti. Contohnya, Tun Kudu dengan rela hati mengorbankan dirinya untuk menamatkan pergolakan yang berlaku antara Tun Perak dan Sri Naradiraja. Seterusnya, Tun Kudu seorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Hal ini karena Tun Kudu rela diceraikan oleh Sultan Muzaffar Shah dan dikawinkan dengan Sri Naradiraja meskipun dia kecewa. Oleh itu, perkawinan Tun Kudu dan Sri Naradiraja telah menamatkan persengketaan antara Tun Perak dan Sri Naradiraja. Sesungguhnya, pengorbanan Tun Kudu merupakan suatu pengorbanan yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah, untuk bahagian kesimpulan watak dan perwatakan. Apa yang boleh kita simpulkan daripada watak dan perwatakan watak wanita di dalam teks Sulalatus Salatin adalah: yang pertama, watak memainkan peranan penting untuk menggerakkan cerita, di mana kita dapat lihat ketiga-tiga watak wanita ini telah berada sewaktu zaman pemerintahan Sultan Melaka ataupun pada zaman pemerintahan Melaka. Yang kedua, watak wanita ini merupakan watak yang terkenal pada zaman pemerintahan Melaka, di mana ketiga-tiga watak wanita ini telah menunjukkan kesanggupan berkorban demi sultan ataupun demi negara. Di samping itu, di dalam teks Sulalatus Salatin telah menunjukkan bahawa watak wanita penting dalam kehidupan untuk mengekalkan keturunan. Seperti yang kita dapat lihat di dalam teks Sulalatus Salatin telah menunjukkan betapa pentingnya golongan wanita untuk mengekalkan keturunan golongan raja. Apabila kita dapat lihat Tun Fatimah yang menggugurkan kandungannya, dan dia telah membuat perjanjian dengan Sultan Mahmud, jika anak itu adalah anak lelaki, maka anaknya perlu menjadi Raja Melaka. Di situ kita dapat lihat bahawa pentingnya watak wanita ini untuk mengekalkan keturunan raja. Selain itu, perwatakan ini juga untuk pembangunan insan agar membentuk jati diri yang baik. Akhir sekali, perwatakan yang ada dapat menjadi panduan membezakan yang buruk dan yang baik dalam kehidupan. Di sini kita dapat lihat berdasarkan ketiga-tiga watak wanita ini telah menunjukkan perwatakan yang baik untuk menjadikan kita insan yang berguna. Sekian, terima kasih.